Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya di siaran live ataupun ruangan siaran live baca sejarah Salasilah Patani pada malam ni. Jadi alhamdulillah lah malam ni tak berapa hari lagi kita 2 hari dah lah. Malam esok dah. Jadi kita ni nak tengok anak bulan. Kalaunya takdirnya nampak, maka kita beraya lah. Walaupun raya tahun ni menyusahkan hati beberapa orang, bukan beberapa orang lah, ramai jugalah dengan kerana wabak COVID-19 ni masih lagi duk banyak duk mengebak. Maka taning saja yang boleh semaya lagi, dan juga jalan dengan nara tu tak diizinkan lagi kerana bimbang COVID dah. Maka malam ni saya pun rasa kesik lah sikit dengan kerana sore lagi tu Bemak Aladi yang mana duk bersama dengan saya dan juga program kita ni lama juga dah. Maka siapa tamat dah lah bahagian round pertama untuk dia. Maka malam ni alhamdulillah saya mari lagi dah untuk sambung lagi cerita sejarah kita. Pada malam ni kita panggil urut tes sejarah. Urut tes sejarah tani pada malam ni. Semoga abang malam tamat. Malam nak tamat hok bahagian pertama. Balik malam tamat hok kelas pertama. Betul lah molek dengan raya. Lepas pada ni pula, lepas raya ni ataupun raya ni, kita akan mula pula abang kata kelas yang kedua lah. Kelas yang kedua pula, peringkat yang kedua, sejarah tani dengan secara dalam lagi. Hok ni kita duk baca sejarah tani dengan urut teh, dengan jarak masanya panjang-panjangnya. Pada malam ni malam untuk nak jawab soalan, dan juga malam yang kita nak kupas semula. Semoga kita semua yang mana sedar duk dengar sejarah kita malam ni lebih faham lagi tentang sejarah tani kita. Maka tani kita kalau kita nak sebut sejarah, dan juga banyak orang duk sebut raja sebab kita ayah sejarah ni bersakut dengan raja lah zaman dulu tu. Tapi sebenarnya dia bukan raja saja. Dia kena ada raja, dia kena ada datuk-datuk, dia kena ada menteri. Menteri pula tu adalah Datuk Laksmana, Datuk Bendahara, Datuk Syahbandar, Datuk Temenggong, tu hak besar-besar. Lepas tu dia ada pula kong-kong krum-krum dia halik bawah lah. Tok Meng, Tok Kuang, Tok Carino, Tok Cario, dah hulu balai lain lagi, pahlawan Sri Kandi, gapo saja tu ya ada belaka lah. Dalam satu bentuk negara ataupun kerajaan Melayu Islam tani kita tu dia ada. Maka saya pun nak usaha-usaha kokoh lah, nak royak kepada buat kita semoga faham. Dan juga kita tak kena semabur dah lah lepas pada ni. Banyak orang duk tanya kata kita ni bakal raja. Sore ni saya ni sakut dengan raja tu, raja ni. Jadi saya tanya klik semua lah. Tanya klik kepada orang yang tanya saya tu. Saya kata raja mana? So pula. Dan yang kedua, masa mana? Sebab masa kerajaan Tani ni beratus tahun. Kesik saja tu 315 tahun dah panjangnya. Lepas tu dalam masa 315 tahun tu, berapa orang raja dah turun-temurun. Lepas tu sore-sore pula tu adik kakak dia berapa, adik-beradik dia berapa, raja petani tu berganti begitu. Maka kebanyakan puak kita ni duk ingat kepada raja-raja zaman hodok bawah Jajah Hesia, iaitu zaman 7 negeri. Kita sebut raja Remeh, raja Cabai Tiga, Tani, raja Jering, raja Jamu, raja Sai, raja Telubek, raja Jala, raja Legeh apa tu. Sebenarnya raja-raja demoning, nama-nama negeri ni yo ada zaman Tani lagi dah. Zaman kerajaan Tani, Daulah Islamiyah Tani di Gresik ni ada dah. Ni kita nak buat faham molek ni. Banyak orang duk apa ni nak
cak rakbuk. Dah nak buat we di paham molek tu payah juga. Banyak orang tak faham dah. Maka malam ni alhamdulillah kita nak kesimpulan mudah-mudahnya sebelum nak timbul kerajaan Melayu Taning, belum pada tu ya ada dah kerajaan Melayu di rumah kita. Kerajaan Melayu di rumah kita pada masa tu ya nama kerajaan Melayu Langkah Suka. Jangan baca pasal sia. Kita ni salah faham di awal dah. Kita baca Langkah Suka, Langkah Suka. Tu pun salah lidah dah. Deh. Langkah Suka. Langkah bermaknanya pulau, suka tu maknanya suka, bahagia. Langkah Suka ni mari daripada bahasa Sanskrit. Sanskerta. Bahasa Sanskrit ni bahasa pasal India zaman dulu. Memanglah dia kena guna kalimah India zaman dulu dengan kerana pada masa tu Islam tak mari lagi di rumah kita. Islam yang dibawa yang ataupun yang dimula oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lagi sebar mari di pada tanah Melayu ni kita. Maklumlah pada masa tu ya sembah tak ada agama. Sembah roh, sembah tu. Animisme. Lepas tu pula baru kena Brahma. Lepas Brahma Hindu. Jadi Hindu. Hindu pun India tu dah. Lepas Hindu tu Buddha. Islam tak mari lagi. Ya maklum Islam tak mari lagi. Kau tu semua Hindu. Semua tokong. Semua berala. Semua pang kayu. Semua batu. Semua pusu. Apa ya tu? Semua pusu tu semua berala. Dia turut dia. Dia turut orang India. Dengan kerana tanah kita ni, tanah Melayu ni, dia duduk tengah. Belah kiri ni benua India, ala panggil benua Hindi. Belah kanan ni benua Cina, panggil Asin. Jadi dua belah ni, India dengan Cina ni, adalah pusat tamadun manusia kuno. Tamadun kuno lama. Tua ni, India dengan Cina. Jadi kita orang Melayu di tengah ni ada tamadun dah. Sebenarnya tapi tidak termasyhur. Tidak terkenal seperti orang Hindi dengan orang Cina. Yang mana ada bukti. Dah. Iaitu di Lembah Bujang. Atau Lembah Buje dia panggil. Ataupun kawasan tu Sungai Taning di Kedah tu. Situ ada tapak-tapak kesel-kesel kerajaan Melayu zaman dulu. Zaman logam, zaman besi. Situ tu sama ada prasejarah situ tu. Di Kedah tua dia panggil dia. Duduk di Sungai Petani di Kedah tu. Situ tu orang panggil ia tak ada jadi bentuk kerajaan yang resmi sangat. Sistem pun tak ada itu sangatlah sebab ia orang panggil kerajaan zaman dulu tu. Dah. Maka mula di situ Kedah tua barulah mari di taning kita ni dah abad yang ketiga. Kalau kita tengok dalam kitab Tarikh Patani ni hak tulis Syekh Daud Al-Fatani asli. Syekh Daud ni tulis ataupun salene mari daripada Syekh Wan Pakihali. Syekh Wan Pakihali ni seorang ulama yang duduk di Taning sebelum Syekh Daud beratus tahun. 100 tahun lebih. Dan juga Syekh Pakihali ni dia tulis juga kata dia tulis kitab sejarah ni, dia tulis salene hak dia ni mari daripada hak Syekh Sofiyuddin Al-Abbas. Syekh Sofiyuddin dulu pada Syekh Pakihali lagi beratus tahun juga. Bermaknanya hak kita duk boleh baca hari ni adalah salene yang ketiga dah. Hak Syekh Daud Al-Fatani kita tulis. Dengan kerana jarah Taning kita nunggu dia ni lama benar. Habis itulah kalau kecek khas jarah Taning, hak orang lain mari nak kecek khas Taning tu kita boleh ukur dah. Kata hak kita ni tua. Hak kita ni jelas. Kerana orang Taning dia tulis, dia tanda, dia catat dengan molek. Zaman dulu kala lagi. Tak ada tipu. Dah, ni hak tu guru kita. Orang alim. Maka daripada sinilah dia sebut kata Taning kita ni bermula pada abad yang ketiga. Orang-orang Taning pada masa tu abang kata beragama Nabi Ibrahim.
Ia tulis kata beragama Nabi Ibrahim. Itulah berbukti ke bahawa agama Nabi Ibrahim ni wallahu a'lam lah nak jadi agama Nabi Ibrahim supaya ngapok-pok hak Babylon, ngapok-pok hak sembah tok kong supaya di Iraq ni sama Ibrahim Namrud, gajah Namrud, ataupun orang yang taat kepada adapun turut Nabi Ibrahim wallahu a'lam. Tetapi bukti dia dah gi sampai situ dah. Kerana bakar orang taning ni huno gi asal usul gajah duk mengetah di Langkah Suka ni. Huno gi sampai ke isteri yang ketiga Nabi Ibrahim namanya Siti Konturah. Bukannya Siti Hajar, bukannya Siti Sarah yang beranak ke pula ke Ishak dan Ismail, tetapi hak kita orang Melayu di Taning ni pergi kepada isteri yang ketiga Nabi Ibrahim, dia tu Siti Konturah. Tetapi Siti Konturah ni bukan mari duk menetak di Taning lalu. Dah belum nak sampai Taning ni pun banyak lapis dah. Dia mula di Kantura, iaitu nama kota lama di Campa ni dulu. Duk Campa dulu pecah mari ke Jawa, mari sampai Taning pula ni. Banyak beratus orang pula. Mari sampai Taning baru naik nunggu raja mula-mula hak meretah di Taningnya, orang panggil keturunan raja Merung Mahawangsa. Habis itulah raja-raja ambil jak di raja pertama yang masuk Islam yang nama Ismail Shah, bawa mari sampai ke Raja Kuning, raja yang ke-9. Orang panggil raja Taning dinasti Seri Wangsa ataupun keturunan Seri Wangsa. Jadi Seri Wangsa tu ambil daripada nama Merung Mahawangsa. Tu kena kenal dulu. Dan juga Taning kita ni duk meretah lama mana. Dan ayat kata raja-raja Taning yang meretah zaman berdaulah dulu. Zaman berdaulah ni ataupun zaman hidup mengetah sendiri, zaman merdeka, jadi negeri sendiri, Taning Darussalam tu 18 orang raja. 18 orang raja agung. Raja agung ni bermaknanya raja besar. Raja agung dia boleh gelar sultan. Raja agung ni boleh gelar sultan. Jadi sultan tu duk mengetah seluruh Taning ni, pusat dia nya duk di Kresik. Pusat dia ni duk di Kresik. Di Kresik ni ada kota raja. Kota raja hok besar, dan kota raja agung. Nama istana dia pak raja duduk di Kresik tu, nama dia Istana Nilam ataupun Istana Kota Nilam. Bahasa kampung kita panggil Istana Kota Nilo. Kerana panggil Istana Kota Nilo dengan kerana kota dia ni berabung 3 lapis. Lepas tu kalau duduk dalam laut di Teluk Taning tu nampak perabung tu berkelip-kelip. Itulah orang panggil Kota Nilo. Dan juga zaman kerajaan Taning Darussalam ni duk mengetah 18 orang ni terbagi kepada Pak Geruk Raja besar-besar. Kena faham tu. Pak Geruk Raja besar-besar. Geruk pertama orang panggil Raja Taning Asli. Raja Taning Asli ni ada semua 9 orang. Raja Taning Asli ni adalah bakal raja keturunan Raja Taning hak sambung mari daripada Merung Mahawangsa di Langkah Suka zaman belum Islam lagi. Kalau zaman belum Islam tu ada Raja Baru Basa, Raja Wijaya Bangsa, Raja Mahabangsa, Raja Pakadatta dan Batu Indira Seri Mahawangsa. Raja tu zaman belum Islam. Panjang tu nanti kita nak baca sejarah tu juga lepas pada raya tu. Ambil nunggu klik semula. Zaman Taning Langkah Suka, zaman Taning hok kena masuk di bawah Sriwijaya, zaman Langkah Suka hok masuk paut dengan Majapahit. Lepas tu baru mari pindah raja pergi ke Kresik, lepas tu masuk Islam. Lepas tu tukar nama daripada Langkah Suka pergi kepada Patani. Ambil nama daripada Pelanduk hak hilang di pantai ini dekat kampung Pok Tani tu. Itulah cerita dia. Tu panjang-panjangnya lagi. Tapi kita nak fokus sikit. Fokus klik mari kepada Patani Darussalam ni.
Pak grup raja besar-besar dah, iaitu grup pertama orang panggil grup Seri Wangsa, ambil jadi Sultan Ismail Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Patih Siam, Sultan Bahadur. Lepas tu pergi ke Raja Hijau, Raja Biru, Raja Ungu, Raja Kuning. Akhir di Kuning. Maka Kuning tu habis. Dia letak jawatan dia. Walaupun dia ada anak, lepas tu sembunyi lari kata pun, tapi habis dah tanding hak bakar turun-temurun hak bakar tular ni. Ismail Shah sampai ke Kuning ni habis. Suk di Kuning tu lah naik pula raja orang panggil keturunan Kelantan. Raja keturunan Kelantan ni 3 orang naik mula-mula. Jadi sebakar pok dia. Iaitu mula-mula Raja Bakar orang panggil. Raja Bakar naik adik raja. Habis Raja Bakar naik pula Raja Mas Kelantan. Raja Mas Kelantan. Sudah Raja Mas Kelantan naik Raja Mas Caya. Raja Mas Kelantan bining raja ataupun orang isteri Raja Bakar. Orang tulah. Lepas tu Raja Mas Caya pula yang ketiga naik tu anak Raja Bakar dengan Raja Mas Kelantan. Tu Raja Mas Caya. Mas Cayam orang panggil. Lepas tu habis keturunan Kelantan naik di raja 3 orang. Habis celah ni naik pula raja keturunan Kedah. Naik pula raja keturunan Kedah namanya Raja Ni Dewi. Raja Ni Dewi naik jadi Raja Tani pula. Hak tu keturunan Raja Kedah. Lepas tu turun pula Raja Ni Dewi ni, maka klik mai pula ke tangan orang Tani jadi raja. Tapi pok ning hok naik jadi raja ni bukan bakal raja sah, tapi jadi orang panggil menteri. Jadi menteri, abangnya jadi kunang macam siapa panggil. Kunang besar, datuk. Pok datuk besar, iaitu Sultan Bendang Badan dengan Datuk Laksmana Dajjal. Sultan Bendang Badan ataupun abangnya Sultan Benar Badai. Sultan Benar Badai tu naik dulu start. Lepas tu sudah Sultan Benar Badai naik pula seorang lagi nama Datuk Laksmana Dajjal. Datuk Laksmana Dajjal naik duk start turun. Lepas tu klik mari kepada tangi Fort Bakar Raja Kelantan pula. Ni sedap ni kalau kita kecek sejarah Taning ni, orang nak mengetoh ni dia politik kuat. Nanti saya nak ajar dan juga nak bagi tahu kepada pok kita semua kata cara-cara bawa politik Taning zaman dulu, orang dulu dia buat macam mana. Boleh teh Taning lama tu. Lepas tu siapa naik pula? Raja Mas Cayam naik pula. Dulu dia jadi raja dah. Kalau kita ingat orang yang ke-12. Tapi dia turun pada kali pertama, lepas tu naik jadi pula lepas pada Datuk Laksmana Dajjal. Jadi kali yang kedua. Jadi Raja Tani kali yang kedua, Raja Mas Caya. Sudah Raja Mas Caya tu naik pula Raja Long Yunus. Raja Long Yunus naik pula jadi Raja Tani. Masa ni lah abang masuk era huru-hara. Era Taning ambil jok di Raja Nung lagi. Raja Mas Caya, Raja Ni Dewi, Raja Benar Badai, Raja Laksmana Dajjal. Zaman ni zaman duk bunuh sama Melayu. Duk bunuh sama Taning ni kuat. Peris darah panggil dia. Lepas tu mari Long Yunus, habis Long Yunus naik Sultan Muhammad II. Mari Sultan Muhammad II ni lah masuk akhir Taning. Jadi Taning tu habis daulah dia. Hancur daulah dia dengan kerana dia halah perang dengan Sia. Walaupun sebelum pada tu 13 kali perang dengan Sia. Perang besar-besar benar semua. Dan Taning tak biasa pergi serang Sia. Pergi sekali je, pergi serang siapa Ayutthaya. Serang aku nak ke Lega tu banyak kali juga, tapi banyak-banyak kali Sia hantar askar turun mari serang. Mudah-mudah tu kalau ganah ke demo mari serang kita lah, kita tak ada pergi serang demo. Akhirnya Sultan Muhammad II ni pecah. Jadi kalau kita tengok jalan sejarah Nusantara ni luas. Taning, Malaysia Semenanjung, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Lombok, Sumbawa, pergi sampai ke Maluku, pergi seluruh ambil jauh tanah Semenanjung kita, pergi sampai ke pulau-pulau di bawah ni orang panggil Nusantara.
Nusantara ni raja-raja Melayu dan juga raja-raja di Nusantara ni berpuluh-puluh. Banyak benar. Tak ada siapa nafi, tak ada siapa tolak ahli sejarah di Taning ke Malaysia ke Indonesia sendiri pun. Jadi kata kerajaan Melayu Taning ni adalah kerajaan akhir sekali yang jatuh ke tangan orang. Taning adalah negeri terakhir yang kena jajah di dunia Nusantara. Ni hikmat gapo Tuhan duk taruh, Tuhan duk buat lagu ni. Allah Taala duk buat lagu ni sebab apa? Melaka ni jatuh tahun 1511 lagi. Jawa ni jatuh lama, dah beratus tahun dah. Jamil Wali Songo ni duk sebar agama Islam tu Belanda masuk dah. Seluruh Nusantara jatuh dah, kena jajah dah. Tetapi Taning kita ni selamat. Habis itulah dalam kitab hikayat pula lagi ni. Kitab hikayat atau sedap. Saline mari daripada Syekh Fakih Ali. Deh, koyak kata kadang sedap ni kata Taning ni adalah benteng dan adalah tempat perlindungan kepada para raja dan para ulama Nusantara adalah di Taning, tempat selamat. Habis itulah zaman dulu lagi. Orang-orang bakal raja hok kuasa, hok de hundu, hok de lari naik kapal layar mari pada Bugis, mari pada Minangkabau, mari pada Aceh, mari pada Jawa, mari pada tanah Melayu sendiri, melayar mari Taning sebab umur dia ni hancur dah. Jatuh ke Belanda, jatuh ke Portugis, jatuh ke Sepanyol, jatuh ke British lah, ikutlah. Portugis dengan Belanda banyak. Jatuh ke demoning, mari Taning. Fok orang aling, fok bakal tok guru, bakal orang ilik-ilik, bakal belayar mari Taning. Habislah Taning kita ni bakal ya banyak. Bakalnya bercampur. Taning kita ni bukan Taning asal saja hok dah. Orang Minangkabau mari duk di Taning berapa-ratus tahun jadi orang Taning, nikah kahwin orang Taning. Taruh bakal Minangkabau Taning di sini. Orang Bugis mari di Taning, duk di Taning. Orang Jawa ramai sekali mari duk Taning, tinggal titih bagi bakal di Taning. Orang Ganung, orang Johor, orang Aceh, orang Jambi, orang Riau. Orang Brunei, orang Banjar. Mari duk Taning belaka pada masa tu. Hak dia tubik, hak tak tubik pun ramai lah duk tempat demo hutan-hutan bukit-bukit banyak. Tapi Taning kita jadi tempat lanu. Habis bakal Taning kita ni banyak pelak-pelak. Kalau nak bomo kau payah benar kalau orang biasa bomo. Allah, silat saja ni seni silat Taning ni banyak dah. Kita kena koda silat gayung, silat puluk, silat apa puluh-puluh jenis silat mari Taning. Mene-mene permainan gapo ke Taning pun banyak. Makan jenis makan pelak-pelak Taning pun banyak. Sebab kita sudah terima dan juga ambil pengaruh daripada Melayu-Melayu tempat lain yang mana bakat mari duk ladung di Taning. Dan muka wajah ke Taning sendiri pun berbagai-bagai juga sebab sudah campur dengan mana-mana tempat di Nusantara. Ning tempat besarnya hikmah Tuhan taruh Taning kita jadi tempat ladung, tempat kumpul ulama, ilik-ilik dan orang bakal-bakal raja bakal besar. Dalam kitab ni juga siapa yang sebut kata keturunan besar ulama yang dulu mari Taning. Wali Songo dapat tinggal bakal mari Taning walaupun dia ada bakal ke Jawa dia, tapi tinggal juga titih darah dia di Taning. Ulama agung ada di Taning. Ada taruh Taning. Raja-raja tempat lain pun ada taruh duk di Taning. Jadi Taning kita ni tempat ladung. Tapi akhirnya Taning kita duk teh lama dengan kuasa-kuasa besar Portugis, Belanda, British. Akhirnya 1785 Taning kita pergi jatuh kepada tangan Siye. Jatuh kepada tangan Siye. Jadi Siye ni mari hancurkan Taning. Maka Taning adalah negeri Melayu terakhir yang jatuh ke tangan penjajah. Kalau kita banding tengok seluruh Nusantara, Taning kita ni bosu. Akhir sekali dah. Baru Taning kita baru kena jajah dia orang ni. Iaitu di Siye ni hanya 235 tahun. Banding dengan Melaka ni 15 belah. Allah. Sudah 500 tahun lebih. Jawa ni 900 tahun lebih. Aceh pun boleh duk teh juga sama dengan Taning. Aceh ni duk teh lama juga dia dengan
dengan penjajah. Walaupun raja dia kena lari masuk hutan gapo, kiling laut dia pun kena pergi di Belanda dah, tapi raja dia pun boleh tahan lagi. Tani kita pun tahan juga. Tahan tapi tani kita tahan sampai dengan daulah kita tak ada jatuh gana. Raja tak kena duk guna apa. Baru jatuh 17 85. Habis itulah orang tani ni orang panggil kata darah bela negara, bela agama ni tak habis. Bako ulama, bako tok guru, bako datuk, bako hulu balai, bako raja. Deh, bako rakyat biasa yang bersama bangunkan negara dan tahan negeri pun sama, supo berlaku. Tu tani tu jadi lagu tu lagi deh. Maka malam ni kita nak baca masa tu deh untuk kita faham pada malam ni urut sejarah tani tu. Kita faham molek deh kata zaman langkah suka tu ya lama dah. Langkah suka tu lama tu saya tak kecek banyak dah langkah suka tu zaman belum Islam. Jadi mula raja pertama Islam tu orang panggil Sultan Ismail Shah. Sultan Ismail Shah mengetah tani pada tahun 1500 sampai tahun 1530. Kiranya semua Sultan Ismail Shah duk mengetah tani 30 tahun. Sultan Ismail Shah ni asal dia namanya Pahayatunakpa Indira Seri Mahawangsa. Tu nama Sanskrit belum masuk Islam. Apabila dia masuk Islam dah, namanya Ismail Shah. Sultan Ismail Shah. Sultan Ismail Shah raja tani pertama ni mengetah tani 30 tahun. Zaman dia ni zaman baru Kotang Anacak. Zaman baru dirikan kerajaan. Mujurnya tak ada masalah dengan dia kah tu. Sia tak ada lagi. Sia ni baru duk gomo utang lakwo utang gapo duk gomo nak Ayutthaya tu. Duk pasal nu baru-baru duk nak juga Jadi kata Sultan Ismail Shah ni duk bangun negeri, wak kota, nama kota Nilam, wak pagar kota, gali parit, baru duk buat kele penegak gude dan juga gedah tanah benar, gali parit gapo gitulah. Baru bangun Jadi Sultan Ismail Shah ni hak ia tinggalnya kesek dia satunya masjid. Asalnya masjid kesek tu mengikut dalam catatan orang Arab ni sebelum nak ada masjid kesek tu ia ada cerita dia. Iaitu Sultan Ismail Shah ni dia dinasihat oleh Syekh Said, orang yang perubak dia dengan penyakit kulit dan juga buat dia masuk Islam tu Syekh Said ataupun Tok Pasai tu. Duk cerita kepada Sultan Ismail Shah ni kata apabila kita ni jadi negara Islam dah, kita kena ada simbol. Kita kena ada tanah dan kena ada tempat ibadat bagi kita selaku orang Islam. Kau tu orang tani seluruh tak kerti lagi Islam lagu mana, semaya lagu mana, duk ke Islam lagu mana tak kerti lagi baru masuk Islam. Kita kena faham tu. Kita jangan duk luk suai sangat atau kena bat tu bat ni tak leh. Ya sebab zaman tu je baru Islam. Makan-makan ye pun tak ada tutup aurat tu, kita tak nangis-nangis duk itu lagi pasal dia baru masuk Islam. Dan Syekh Said ataupun Tok Pasai royak kata tempat ibadat bagi orang Islam ni orang panggil masjid. Kau tu orang tani pun tak kenal masjid lagu mananya rupa masjid. Hak kita kenalnya gapo? Hak kita kenalnya bero, biara. Tempat pondok ataupun wakah tempat duduk bagi tok serami duk tapa zaman belum Islam. Zaman buzar orang panggil bero. Habis mak kita ni bero banyak, bukan bero di tani ni saja. Kalau bero di Telubuk ni saja, memanglah ia tempat besar. Bero sapah gini banyak bero. Bero Tok Pasai, bero we, bero Cerai, bero Tok Naung, bero Tok Gapo kawan banyaklah kat tu. Lepas tu bero ni dah seluruh. Kok Pajeran ni ada bero, kok Jamu ni ada bero, kok Nocik ni ada bero, masuk ke dalam ni ada bero, siapa kok Kotan ni ada bero. Bero ni banyak. Ni tempat ibadat orang belum Islam. Maka masjid ni tak kenal orang tani. Tak kenal masjid tu lah. Syekh Said ataupun Tok Pasai ni cerita kata masjid ni rupa ni lagu ning. Bina lagu ning, wak lagu ning, sab-sab. Maka orang tani pun
Sukalah dengan pesing Arak tu. Nah, dan juga Sultan Ismail Shah kita ingin buat masjid supaya dengan orang Arab. Syekh Syahid kata tak boleh buat. Mana kau orang Taning ada kepandaian seperti orang Arab. Kita ni hidup di tanah Melayu. Orang di Melayu ni dia pandai hanya ilmu kayu saja untuk buat tempat duduk. Buat rumah ke, pondok ke, basar ke, gapo saja dengan kayu belaka. Nak ukir kayu, buat seni kayu, betuk kayu, bina kayu ni memang orang Melayu kita. Sebab kita duduk di tanah Melayu ni. Di urat sen sunsuk ni, apa panggil urat Capricorn tu. Nah, hujan banyak ni. Bukan pasal orang Arab duduk pada pasir. Tapi dak. Megah ke petani ni. Megah dulu raja petani megah ni atau kita nak buat sepuluh orang Arab. Tak apalah nak terang. Maka Sultan Ismail Shah tu juga kerah rakyat Taning semua di Kesik tu gi katok ambil batu di bukit besar dia panggil. Bukit besar ada dah sejarah. Bukit besar ni bukit Seka. Bukit Kokpo. Belarok pergi di Kokpo di Seka ni katok bukit di Seka tu. Dia duk belok batu, nak heret batu ambil klik mari buat masjid ni buat sepuluh gerak. Mula-mula dia tak kenal masjid ni dengan tok pasal royak sepuluh gerak tu. Tetapi masalah utuh. Buat tak boleh. Orang tani tak pandai ilmu batu, kita bukan duduk di rumah batu. Dah. Nak buat sepuluh kemoja kemai ni boleh lah angkor buat tu. Dia nak kong buat angkor tu. Buat pak puja kau tu dah dengan batu. Tak apalah batu tempat dia ni batu pasir. Okey boleh. Nak buat sepuluh buruh-budur di Jawa ni batu besar tak apa ya batu bukit berapi. Dia pahu sikit. Mau kita ni batu kerah. Maka buat tak akhir sampai hidup dia tak berjaya juga. Tapak tu situ dah di Kesik tu lah. Tak sudah. 30 tahun sudah meninggal Sultan Ismail Shah. Kubur dia duduk di Kampung Parit. Sekali dengan isteri dia duduk di Kampung Parit. Maka Sultan Ismail Shah ni dia ada anak 3 orang. Zaman belum Islam lagi anak dia beranak dah. Lepas tu anak dia masuk Islam kali dengan Sultan Ismail Shah. Anak dia 3 orang. Hak sulung lelaki. Hak tengah perempuan. Hak bosu lelaki. Namanya Muzaffar Aisyah Mansur. Kena-kena ni dah. Iaitu Muzaffar Aisyah Mansur. 3 orang ni, tina tengah ni, apabila Raja Ismail Shah tadi, dia mari duduk di Kesik, buat kota Molek dah ni, dia kahwin anak dia, yang nama Tengku Aisyah ni, dengan Raja Jalaluddin. Raja Jalaluddin, adapun Raja Jalal ni, Raja Negeri Sar. Negeri Sar ni negeri Kluber tu lah. Kluber ni nama baru. Negeri Sar nama osar lagi. Muang Sai panggil. Negeri Sai. Negeri Sai ni duduk di Teluk Leweng. Kita masuk di Kuala Kolosar panggil. Kolosar Teluk Leweng naik ke sungai lagi sampai kawasan dekat Teluk Kretong. Tak ada jah mana dengan apa makan cawat Patanila ni lah. Nak pergi dekat-dekat dengan pondok, dekat-dekat dengan getok kota tu. Sebelum sampai getok kota, handuk situlah kota dia. Kota Raja Sai. Nikah dengan Raja Sai. Gena kena nikah dengan Raja Sai. Dengan kerana pada masa tu negeri Sai ni besar sekali. Bandingkan negeri lain yang ada bawah Taning tu, negeri Sai besar. Maka dia ikat dengan negeri Sai. Ya ada cerita dia kerana kena nikah dengan negeri Sai. Asbabnya ketika pindah daripada kota Mahligai Jeram, pusat kerajaan Melayu Langkah Sukat hadudinya 5 ni, nak hidup di Kesik. Maka Raja Sai hadup di Teluk Leweng tu nak buat negeri suku. Sama-sama Islam dah ni, dia pun nak jadi sultan juga. Nak buat negeri suku. Tewah. Jadi Kesik ni pun dia jadi negeri suku. Kita gambar mudah-mudah tekalunya negeri Sai berjaya buat negeri dia suku, bermaknanya negeri Taning, negeri Sai, negeri Kelantan, negeri Ganu, negeri Pahaya di masa itu. Taning dengan Sai ni suku-suku lah. Supaya Kelantan, Ganu, Taning suku-suku dah. Negeri Sai nak buat suku. Negeri Sai kawasan takluk dia ambil jok di Bukit Geger. Heret tepi laut panjang pergi sampai di Bukit Tanjung Naru.
Nek belakang ni belah kanan ni Bukit Budo. Yo panggil gina Krisai Raja Suku. Gano bukti Raja Suku boleh jelas dengan kerana Kerajaan Sriwijaya pun tanda kata negeri Sai itu negeri suku bukan negeri tani. Sebab negeri dua belah negeri bawah jajahan Sriwijaya juga. Meng Sipsong nak kesak dia panggil zaman tu. Dia tak ada jadi bentuk kerajaan lagi zaman tu ke dulu lagi. Tani hak tua kali dalam 12 kota ni Sriwijaya wi nombor 1 ke Taning. Taning ni pakai tera dia. Tera dia moho dia ni moho lembu. Lembu pi celu bahasa dia panggil moho lembu. Lembu ni nombor 1. Jangan bani pah gini ke bodoh pun lembu. Lomo tah lembu. Duk bodoh lembu tu. Tak khabar anak cucu kita duk ngaji makalah sia. Dia mau jamu dusu lembu ya. Dong ring dusu lembu, ke dusu utah. Dia bodoh ke bodoh cuma makalah gila. Lembu ni benar besar sebab ia jadi binatang kenderaan dewa bagi Hindu. Cuba pergi di India. Lembu boleh jalan tak batas nak katak lembu tak boleh. Lembu ni binatang hak dewa dia. Prak Isuan tu. Prak Isuan ke Prak Siwak tak ingat. Lembu. Tani bakal tera lembu. Yang negeri yang kedua ia Omo Tartek iaitu negeri Sai. Negeri Sai bakal tera tiku. Cidik liar payah apa panggil kalau tikus. Kalau lembu ni mulia. Keramat. Untuk taning maka nikah dengan Negeri Sai tu dengan kerana dia nak ikat. Mudah tu Raja Ismail Shah ni pergi berhubung dengan Raja Sai kata apanya faedah mudah-mudah kata kalau kita ni buat negeri suku-suku. Sedekah kita ni duk dekat benar dua ni. Dia Kelantan lain. Maka Raja Sai pun nampak gitu juga. Nampak tak bedah juga. Kalau kacau nak naik jadi suku, dia perangai orang Sai dah. Orang Sai ni dia tak sedut depan. Orang Sai tu. Orang Telubel. Dia tak sedut ke depan. Tapi dia nak ke depan. Nak depan. Dia ada pelasapah dia dah. Saya nak oyak sikit. Sebelumnya nak naik jadi taning tu. Dia ada 4 bakar besar-besar. Sebelum nak Raja Ismail Shah nak tubuh naik Kerajaan Patani Darussalam ni, dia ada bakar hodok di taning asal mula kala dah ni 4 bakar besar-besar. Satu orang panggil orang Lembah Seriwangsa, yang kedua orang Bani Lembah Seriwangsa, 2 Bani Sai, 3 Bani Reman, 4 Bani Legeh. Dia 4 bakar besar-besar ni. Lepas tu dia ada ciri-ciri dia, 4 bakar ni. Tapi Legeh dengan Reman ni dia lepas dalam sikit. Boya lepas dalam ni dia tak ada laut untuk kawasan negeri dia. Boya tak ada laut ni dia susah sikit lah. Dia nak menego nak hubungi dengan luar ni dia kena tubik ke Taning ataupun tubik ke Negeri Sai. Sebab sungai dia ni naik sampai dalam. Habis itulah dia halah sikit. Habis tu dia tak ada nak kuasa nak jadi pusat kerajaan besar sangat zaman dulu lah. Zaman belakang-belakang ni ada juga perasaan dia. Nanti kita kokoh cerita. Tapi Sai ni dia ada laut juga. Dan juga ada sungai dia. Iaitu sungai Kolosar. Jadi sungai Kolosar tu iaitu sungai Telubel ni. Menam Saiburi. Saiburi River tu. Sungai Telubel tu zaman dulu ni dia tak ada tubik di Kedah Telubel. Zaman itu ada kecek ni. Zaman 700-800 tahun dulu ni dia tak ada tubik di Telubel. Kita tengok dalam peta orang Belanda, orang Portugis mari tani, dia tak ada tubik di Telubel sungai ni dulu. Tak ada tubik di Kedah Telubel ni. Jadi sungai ni dia pergi tubik di Kolosar. Dia pergi lekok di sana Teluk Derame. Dia pergi sampai ke Kerubi, dia lekok Teluk Derame, dia lekok mai ke Teluk Derame. Mai ke Tok Ne, Koli, Pung. Lepas tu dia mai tubik di Teluk Derame, Kolo Kali. Pergi Kolo Kali, lepas tu dia betul pergi ke Cemue, Buluka Perak, lepas tu pergi ke Koto. Lekok pergi ke Beliku, ke Teluk Kereta, dia tubik di Kolosar. Tu sungai Telubel hak asal. Tubik di Mekeng tu. Baru mari masa kemudian tu jadi Kolosar dia berkata. Ibu yo kata di Mulut Kuala ni saya dah ya 500 ni tahun dulu ni. Berkata Mulut Kuala tu lah dia pecah banyak. Boya pecah banyak dia ada cabai banyak habis kawasan Maiken ni sungai dia cabai banyak sebab dia sebab di mulut nak tubik tu. Maka dia ada
ayo dikonai jadi cabai banyak. Habis kali kita tengok deh. Ambil jok nocik siapa tabah ni. Situ belik kali tu. Kawasan Maikeng. Ampa dia halus ya. Tapi sungai dia banyak. Habis ambil dulu ni gajah saya pergi pilih buat kota duduk di sas sebab saya selamat. Lari mudah. Orang nak serai payah. Padai sesak. Kalau masuk payah air banyak. Habis itulah saya ni ketika di YNRO dan juga ketika transmigrasi tepat saya nak sangat mula-mulanya nak duduk situ. Nak duduk di kawasan negeri Saesa tu. Sebab apa? Sebab tepat dia panggil tepat seni. Tepat pelaga, lek ning taning, lek ning nara, betul naik gitu baik jalan. Maikeng tu bukan thamada, tapi sia sengaja buat jadi tak maju. Sapanga masuk le senara Maikeng ni ampa hok susah sekali ambil dulu. Ni kita kecek apa Maikeng. Sebab you know buat jadi kena tinggal tu sia masuk dak. Habis sia gadah kok tu, ampa halah yo sia banyak. Pas sia ambil dulu pula tu sia kok kapolak, sia kok Maikeng, sia kok wak welu uang, sia kok wak Sarawang, sia kata-kata kok sah tu. Sia takai dia apa banyak benar. Yo laki nu ke udah. Tepat yang molek dah, tapi tak apalah nak kena dah. Rezeki dia nak kata kena. Dah. Jadi biasa dengan negeri Sai tadi, maka negeri Sai pun dengan jong dahwi kepada Ismail Shah Raja Taning, Raja Lembah Sriwangsa benar dia ni. Tetapi ada syarat dia kata. Raja Jalal nunggu Raja Sai ambil dulu kata ya ada syarat. Boleh kita pakat sekali jadi kerajaan Patani. Dan kita terima, kita kahwin. Ya biasa ni politik ambil dulu. Kasih saya kena dari mana pun tak leh. Bakal raja tak nikah dengan orang lain. Dia kena nikah sama raja sebab nak tahu ke bakal. Ya biasa dua ni dengan ada syarat. Syarat dia apa? Syarat dia kata pada awal lagi katanya semua bahagian ketenteraan, bahagian askar ni kena duduk bawah Raja Shah. Taning pun takut ni. Takut kata kesik lah kita kejap kesik dulu. Kesik pun takut. Kalau semua pokok bahagian ketenteraan ni, kontak lah panggil dah. Kontak ni, hidup ke Raja Shah, takut mana satu hari Raja Shah masuk mari rak terpahang. Misal tu mari rebuk kisi ni susah ke Taning. Tapi Raja Taning harap juga. Sebab orang Telubeng ni dia bukan perangai macam tu. Orang Sai. Dia nak kedebel saja, tak ada nak duduk depan tapi nak kedebel. Jamai dulu duk ayat ni jamai jamai gini. Jamai gini tak mau jadi balah pula tu. Dah balah benda hak tak nak pedah tu. Dah ni balah dengan musuh. Dah. Jadi habis itulah kalau kita tengok senaga Datuk Bendahara mula-mula. Datuk Bendahara 13 orang ambil jok di Raja Taning, Ismail Shah sampai ke Raja Alung Yunus. 10 tahun sebelum Taning nak jatuh ke sia, Bendahara 13 orang ni 7 orang iaitu separuh daripada 13 tu orang Sai. Kok jadi bendahara? Orang Sai dah. Orang Sai ni mana tu orang negeri Sai. Jadi bendahara. Ambil dak raja bendahara mula-mula sebut tu. Bendahara kayu kelak. Orang Kelabur. Orang kiri Kelabur. Duk usah Kelabur Bukit Kelabur tu. Tu pun orang Sai dah panggil. Dah. Mula-mula gitu dah. Lepas tu berlaku pemberontak ke zaman Raja Kuning pun Raja Tok Meng, Raja Kali mari dijingun. Orang Sai juga. Tengok mai. Dah. Maka apabila boleh ke Sai, Raja Sai pun minta pula. Minta kata dia kecek dengan Raja Taning cerca lah kata. Maka cerca gigi mari sapanga markah askar laut Taning pun kena dibuat di buah. Pindah hidup di buah. Di kolam buah. Buah zaman dulu ni dia teluk laut dia luah. Dulu nak masuk ke buah ni dia kena niti kat bukit. Bukit hok duk laut hok rini hok nampak tu bukit. Zaman dulu ni dia sungai dia dia letak tepi bukit. Lorong air dia pergi tepi bukit. Habis dia ada dalam syair dulu orang mari Taning. Syair ke Johor mari Taning dia ada lah itik gema-gema tu. Lepas tu nak jalan ke Taning masuk beruah kena niti ke bukit buah. Kalau jalan kaki ni jalan tak batu tu ke tepi laut ngongek-ngongek tepi batu tu.
Lah ni dia jadi pasal lek tu. Jadi patah. Lepas tu boyo masuk lekok sikit dekat sejik buah lah ni tu dah. Getak dia tu, yo teluk situ luah dulu. Sebab ia ada sungai nak pergi sapa ki kok kuah. Kandang kerbau pergi sapa terene, pergi sapa di Pombeng dulu. Sungai dia. Lah ni mapuh bila sungai. Mapuh sebab coba tang so, mapuh sebab tak boleh hoyak ni. Ya ada kongkang dewa belah lek Ruben katuk lebih lah. Peruk ya ada kerjaannya dah. Tak apalah. Di situ tu jadi tahu. Boleh jadi tahu jadi lagu hudel lah ni. Tu nak yak cerita sikit dah. Ni yak ada sumber sejarah lah. Situ tempat labuh kapal peretaning. Kapal peretaning zaman dulu orang panggil perahu jerjap ataupun kapal jerjap. Sia apa tulis? Sia Ayutthaya yo tulis perahu taning dia panggil เรือยายับ ยกมา400 ลำ ถึงวัดกุฏิบางกระจะ yang main Sultan Muzaffar tu. Sia panggil เรือยายับ Tani panggil perahu jerjap. Tak ada stebuk lah ni. Bukan pasal perahu golek. Saya dah royak dah tepi laut kok nabo, kok buah, kok naik anu. Cuba buatlah perahu so jadi simbol kita. Dan ikan tu tak apalah ikan. Dia menarik wak ikan dua ekor. Jamu pun ikan. Kok buah, kok nabo. Entera wak perahu jerjak sutih. Camlong naik pelipika naik dia perahu jerjak ni perahu peretan ni. Jadi pak jalan supaya melako lah. Kita kata botol terbuat lah. Di pak jalan. Deh, lepas tu tah bukit buah dia ada benteng dulu. Dia ada di Gote. Lai gambar dia di hujung state tengah state dekat dengan Kuala ni dekat dengan teluk ni sute. Ada dulu hancur boleh ke mana toh lah ni boleh ke Cina ni bukit tu tu. Bukit buah sute dah Cina. Gini ni hak gini nah Cina beli sute ada. Dah tak apalah hak gini tu. Maka jadi Tengku Aisyah dengan Raja Jalal tu hidup di Beruah. Duduk di Beruah Serta, lepas tu klik duduk di Negeri Sar dia. Dia ada cerita dia dah. Maka apa besar waktu dah sudah. Ismail Shah turun. Buku berapa tak tengok je. Berapa? Belah tengah dah. Dah sikit lagi, pas berita berhenti. Naik pula Raja Muzaffar. Raja Muzaffar ni hak sulung dah dah. Hak sulung ya anak Raja Ismail Shah nak jadi raja yang kedua. Muzaffar duk meretah taning 34 tahun. Ismail Shah 30 tahun. Muzaffar 34 tahun. Ambil ejak pada tahun 1530 sampai tahun 1564. Dalam masa 34 tahun ni dia nak pergi ke Ayutthaya 2 kali. Dan juga zaman dia lah yang buat masjid Kesik pesing yang kita duk tengok hari ni. Dia yang buat masjid Kesik yang duk nampak hari ni. Masjid Kesik dulu tinggi, dalam kitab royak tinggi. Tinggi tahu mana? Gajah menugang gajah masuk ke dekat dengan masjid Kesik, lakoh kaki masuk masjid Kesik lah, tak kena turun ke tanah. Tinggi dulu. Apa kena genah hari ni? Hari ni genah lah dia mau buat batah tu ke, lek kiri kanan tu, buat siling tu. Siling tu tamu tanah. Lek ni pun batah keliling je. Dulu nak betul dengan Cik Kesik tu kereta mampu. Jambe Koli. Borisak Koli dulu buat siling dulu turun mari tu. Bawa ke tepi tamu tanah. Kita nak tengok tanah sah Kesik tinggi tangan mana, kita lakuh batas siling tengok kebunnya oleh tanah tu. Tu tanah sah tu. Genah. Cik Kesik tinggi. 5 tahun dulu Cik Kesik ni sekat pinggir. Dah. Thang mangai tamu bator demo blok demo nak ke pahanam tuang. Pelopok. Sungguh nak ke pahanam tuang tu dia ada cara lain, gali lombong lubang tu bek luar. Ni tamu bator tu turun jadi sekat lutut lah ni. Kau kena sikit lagi tamu demo lagu mana siapa suk. Gendah sungguh lah. Hak depan dia ni lingkoneng tu kaca tamu tanah. Kubur siapa tinggi dengan Kesik. Dia belaka tu. Dah. Kita kena reti sejarah tu, jangan duk lembing sangat dah. Maka Muzaffar tu buat sudah masjid Kesik tu lah, habislah dia panggil masjid Kesik, nama resmi dia Masjid Sultan Muzaffar Shah. Berikan nama kepada Raja Tani yang buat masjid sudah tu. Sebab Ismail Shah ni buat dengan batu di Bukit Sekar tu tak agak dah weh. Tak agak dah. Oh tak jadi. Dah, duk tahu batu yang letak ke Bukit Sekar tu. Entah dia tak cabih lah ni buat-buat ni. Gambar tak? Shanghai tu.
Deh, arok nak tarik batu dah gajah bertiak tu. Nah. Maka apa ni Muzaffar ni dia nak pergi bakok 2 kali. Kali pertama ni pergi untuk nak buat hubungi. Bagi yang kedua tu jadi musuh perang dua tu. Dah. Cerita je kita kogoyak lah. Jadi kalau tanya kata mula-mulanya Taning ada hubungan dengan Sia ni pada zaman tu, zaman Muzaffar tu. Pergi kali mula-mula tak apa lagi, klik mari kali yang kedua. Pergi kali yang kedua sebab Sia ni hantar surat mari Taning. Minta tolong Taning ni tolong dia sebab kita negeri jiran. So hikayat Taning tulis kata, Gajah Taning sebut kata negeri Siam itu, Gajah Siam itu pun bukan orang lain. Saudara kita juga. Dia kata Sia itu bukan orang lain, dia adik kita juga. Kau tu tak nak balas kan? Di negeri Mumukuku. Nah, kita Melayu Taning, negeri Melayu Taning, Sia negeri Sia itu dia. Lepas tu, pergi kali mula-mula tak apalah. Klik mari. Kali yang kedua tu, hantar mari. Hantar surat mari minta tolong sebab hidup musuh dengan Mangrak, dengan Pama. Taning pergi siapa lek sana? Tiba-tiba Taning masuk siapa sana ke serai Sia. Ning kalau dalam sejarah di antara hubungan Sia dengan Taning hendak balah jak dulu sampai hari ni, biar dulu. Saya royak turut sejarah lah. Taning tes Sia dulu. Geno. Krai rem kon, Patani rem kon. Tani gi jomti Ayutthaya dulu. Sapanya Somdet Prak Mahacakapha tu kena lagi pada kota dia giduk nusuk di Kok Mahapram di pula di tengah Mena Capaya. Le surat ia boyak, tapi yo ya atau Payatani si Sultan Tim Kebot. Yok pon ma di Wat Kuti Bang Kacak la yok pon kauยึดพระราชวังtu. Oleh pon Sawadang Ayutthaya. Gano Taning wak lagu tu. Hikayat Taning wijawab pe. Sebab apa wak lagu ni? Sebab dia kata nak tutup hino. Nak tutup hino sebab gajah kali mula-mula hok Muzaffar ginga masa mula-mula. Ya orang yang digajah dia kena give zairah. Ini alak bangga kata adat gajah supaya dia dinayuk jadi menteri, jadi perdana menteri, presiden dia kena give zairah negeri orang. Yem tu. Ya gi tahu mula-mula ni dah kita ni sakit hati ni. Gi rak mula-mula 3 hari Sultan Muzaffar gi kali mula-mula dah. Kena duduk dalam perahu nak tubik tak boleh. Sebab apa? Sia tak ada waktu tubik orang mari nyambung. Ni hina ni. Supaya kita gi moh orang duk tunggu tak kira pe rumah tak ada panggil-panggil masuk rumah. Tete pun tak ada uak. Allah, kita tak gi dah apabila hina. Dah, worih tak worih tahu tak pada dah dah. Dah. Kok mana Hanisa lepas tu jumpa di cukup 3 hari dia hatta peraya perak kelang tu baik-baik kita sultan raja agung je kena raja besar tu baik kalau kita menteri tu baik kalau anak raja dia tu baik sambut je kena wis sambut alat protokol duta cara dia cara dia ada kena wis tarah. Tapi ya tak payah kelang tu baik. Tani pun mikir dah kena kedak kita mari ni. Saya ya terkena kedak kita mari ni sebab ada ucapan Sultan masuk. Kata betul ke? Hambaku. Kata kita mari sini ni kena ke? Lepas tu bawa masuk pergi di Ayutthaya Pak raja ia sebut. Kecek tak kena. Dia kata anak raja. Dia sebut anak raja sedekah raja agung. Anak raja ni kalimah ejek-ejek dia panggil. Kalimah jatuh maruah orang. Sebab kita tua dah pergi Pak. Oi budak ni nak pergi mana? Kita dengar nampak jadi jatuh maruah. Kita sama tarah dengan dia. Dia panggil pun ni kau budak ni duk. Adik kau budak adik kecek tu dah. Deh. Lepas tu kalimah budak ni zaman dulu dah. Zaman dulu budak ni bukan kanak-kanak bukan dek-dek ni. Budak mana hamba? Budak mana hamba dah bukan kanak-kanak. Kalau budak dek lek-lek itu panggil kanak-kanak. Kalau budak bermaknanya hamba. Orang rendah, orang bawah ada hamba. Tapi kita panggil budak-budak dah. Dek lek-lek kita panggil budak-budak. Sungguh salah tu kalau di sudut bahasa tu. Kanak-kanak. Budak tu hamba. Orang rakca. Gundik. Dia panggil anak raja ni mari kita, mari jumpa kita ni.
nak cari isteri tu. Ni lah kita kayak syadak ni. Oh, hina benar. Nak cari isteri tu, nak buat isteri untuk nak naik ke negeri dia tu, ambil bakal kita pergi. Allah, tani berasa dah lah tu. Oh, kalau kena saya dirajah kau tu, tapap lengang depan mata dah, tak pada dah. Hina berdoa maruah kita Islam lagi dia ni. Kafe. Deh. Jadi tapi nak debet tak leh duk negeri okey. Deh, duk dia gajah tani pun. Bos sudah pak de kelek. Deh. Gajah tani jawab kau tu kata dia mari ni untuk buat hubungi. Sebab dia rasa kita dua ni adalah negeri jire. Tani pun. Gajah duk nyanyi lagi. Gajah sia ni adalah kita kaya. Nanti kita baca semula dah lepas raya ni. Maka bon nak kelek tu gajah Ayutthaya hadiah hamba wi kepada tani 300 orang. Hamba mai kepada tani 300 orang. Iaitu hamba pegu dengan hamba lancang. Lancang ni lancang orang Lao. Lepas tu hamba pegu ni orang Arakan. Orang Burma. Gajah tani kelek mai pada rumah tu pun gitok di kampung Kedi. Suruh buat benda, suruh pera gajah. Ada kepala dia nama Along In. Ada lagi kita kayak nama dia ni Along In. Orang pera gajah wi kepada gajah tani. Lepas tu dia sign rapat dengan Wan Jaharullah. Wan Jaharullah cucu Tok Pakih Ali. Buat mai. Dulu sign rapat dua tu. Dah duk ngatan ni. Dah. Maka apabila klek mari tani dah kita hundur sikit. Ketika tani nak pergi Ayutthaya tu tani buat gapo jadi hadiah. Tani Allah nak tunjuk hebat dia. Dia tepo perak buat bunga. Buat bunga jangan mah sute. Pergi. Jadi salah dak. Sia mikir kata kalau dia pergi jemur mah jemur perak wi dia ni makna tu kita tunduk kepala ke dia. Tapi tani bukan wi mah ni mulia kita. Nikah lakah benda hala mah besar ekor hude. Wi mah kau orang cicing kapo ni mulia. Tani kita dia tak supa budaya. Sia mikir kau lain. Tani mikir kau lain. Hak tu lah sia duk pergi kata tani jemur dia je ambil dulu gitu. Allah berasa. Kalau kita perasa kata kita nak dia dah. Kita tak ada nak perasa kita nak dia. Dah sia. Duk perasa kata kita duk nak rau tongkan kau. Mẹ ơi,ใคร สิ เอา มึง อะไรพันนั้นนะ กูก็เอากูเลย กูรักตัวเองไม่ได้รักมึงที่นั้น deh, hidup rasa tu deh. Orang itu panggil peransang. Deh. Maka apabila klik sampai ke rumah, jauh setahang tu lah surat mari. Minta tolong tani, gi tolong dia. Habis tu bagi mula-mula tu masuk le kota gi surat. Padang muka tunggulah tani. Sapanya tani gajah tani Muzaffar boleh hidup atas kisi gajah Ayutthaya. Ne belah ri. Habis itulah dalam sejarah sia ni dia benar berlakon dengan orang tepi dia, orang Lao, orang Kembang ke apa, tapi dia halah dengan orang Burma. Dah. Dalam sejarah sia kisi gajah dia hak selaku dewa yang mari atas langit turun masuk dalam tubuh manusia jadi dewa, jadi gajah dia sistem dia lagu tu je bukan Islam dah. Dua bangsa saja hak jatuh maruah gajah dia. Apa dia nak muih sangat tu? Dia beci sangat tu. Dia rakyat sangat dengan dua bangsa. Satu orang Burma. Pama. Orang Burma ni biasa naik duk takisi dia 2 kali. Sebab sia ni Ayutthaya dia jatuh 2 kali dah sia kerung tu. 2 kali. Dan satu bangsa lagi adalah orang Melayu Tani hok naik duk takisi dia. Habis tu dia denai sangat. Habis dalam istana dia zaman dulu kata Pemaramanและแขกตานีคือศัตรูของเราตลอดกาล zaman duluนู่นล่ะ bukan learning ไม่ใช่สมัยนี้สมัยก่อนเป็น100 ปีเด้อ you nak mungkin nah sedekah Burma sama-sama Buza. Sedekah Burma ni kuat Buza lebih pada dia lagi. Dah. Tapi dia hina Burma. Sebab Pama negatif. Pandangnya dia tu. Yo dia belaka sia ni, dia tengok la, tengok kemoja Burma jatuh maruah belaka. Hina belaka, yo masuk dia ke debe. Tapi dah jarah dia tak biasa pergi jatuh kerajaan Burma. Dah. Burma biasa jatuh 2 kali. Dan juga tani Gajah Muzaffar naik dia takisi dia
2 kali. Sekali. Walaupun 16 hari pun tak podah. Jatuh dah maruah dia. Sebab kontang cat tang pasar masuk duk takisi dia. Kau tu kereta ni je galik sikit. Dia benar dah ni beriuh. Dalam kota. Lepas tu Pok Menteri dia. Mari kok talengkeng. Geng. Jerak gapo. Likung semula. Hak tu lah jadi peristiwa. Biarlah Dinda pulang dahulu. Kakanda bertahan di negeri orang. Tu Muzaffar dengan masa. Tak boleh nyanyi malam ni. Pasal-pasal dia kata nyanyi syair. Muzaffar. Kelik dululah mu masuk. Tak apa abai duduk sini. Abai nak teh di Ayutthaya. Mu kelik dulu selamat. Sebab kalau kita mati dua-dua sini. Selerak taning. Sebab aku anak mu Ismail Syah ada dua orang ni. Dia jatuh. Pas orang lagi budak-budak halah-halah jatuh ni. Buk demo sikit lagi. Cerita dia. Muzaffar mati dia Ayutthaya. Kubur dia dekat sungai. Ada dah kereta ni digali temung. 15 tahun dulu dia mau kamu semula. Tak ada nampak. Tapi ada orang degi hak asal. Orang nara. Kita tanya dia. Dah. Maka apa jadi lagu tu dah. Dah. Apabila jadi lagu tu dah lah. Sia mula dengan tani. Lepas tu nak murid sama dah lah. Kalau kita tengok agak itulah permulaan pada dah tani buat apa sebab kena hina. Tapi kalau kita tengok pula dalam peristiwa selaginya ketika gi tahun mula-mula tu, kali mula-mula Muzaffar gi paklik wakilih ma tu dah. Ketika gi tu kalau gajah tak ingat molek sistem cara zaman dulunya, kalau gajah agungnya gi dia kena gajah-gajah daerah turut gi juga. Gajah daerah Taning tu ada 42 gajah daerah Puah tu 42 orang. 42 kota teruk pergi kat Ayutthaya. Pas kau tu perasaan supo sakit hati belaka duk denai tu. Ngade mau hina ni. Maka ketika denai tu ada seorang raja daerah Taning iaitu Raja Legeh. Raja Legeh gi curi Raja Sedo, Cangprak hak Raja Ayutthaya ambil lagi. Kihning hak jadi masalah dengan Pama ingat tak? Pama tak ada kih pun nak seri Ayutthaya. Kih dia mari minta gajah kepada Somdek Pram Majapahit. Dia ada neka. Pas nak wi tak leh saya. Sebab apa? Rai dah 2 ekor. Gajah Legeh buat lagi. Gajah tanya mah. Pada orang tanya mah ke dia. Hina kita tak kira dah. Kita ambil wak kelik. Napa ni apa dia? Kira dah. Hak tu wak kelik tu. Wak kelik mari siapa ke Pak Tai kita ni. Wak kelik mari siapa gi duk tambak di Kapur Banggo. Sipo situ. Sipo tali juga. Sebab dia gajah mari tu dia tak biasa lagi dengan keadaan dengan suasana tempat mak kita. Dia kena buat upacara pelepah. Gimaning di situ panggil lubuk gajah. Lepas tu gigi lepas upacara kena lepas kucing lepas. Kisah kawasan Celeng. Mungkin Celeng kat tu kucing lepas. Lubuk gajah Sipo Banggo kenuak kelisa sah tu satu gajah ni belaka. Lepas tu buat pelepas siap dah jadi gajah Nayu dah deh. Sponsor Nayu dah gajah. Ambil pergi pera di Kemung. Gajah Kemung pera ni adalah kitab. Habis itulah Sia Ayutthaya yang nujung kata gajah kita gak di mana. Tok nujung kata gajah dia gak mari ke bawah. Mari ke bahagian selatan. Habis ia tak orang dia mari cari gajah nama Tok Mun Tok Pan. Tok Mun Tok Pan mari cari gajah tu tak temu. Suk mari di bidai, duk di bidai, duk di Tok Cuk. Lepas tu duk di Cok Kepa. Ni fok cari gajah tu tak temu. Ada kubur pagi ni. Bakar-bakar dia ada. Alat-alat dia ada lagi siapa ni. Kak Po apa Kak Po di Kerubi duk belagak nak tahu. Bagai sunah, bagai geduk, bagai apa. Nama dia Sibak, Cantong, Nik Pau apa ada bakar dia. Nayu bih lah dia morning. Morning. Tok Cuk tu. Bakar cuk dia tu lah bide pinding bide tu dia laka tu. Sebab dia percaya tu dah ajah main tapi kalau dia pergi legah sikit temung tu. Tahu nak pergi dia pun tak biasa panggil duk berhenti di bide. Cuk tak lagi nak kelik takut. Dia loror long ayam ipong klau semula. Deh. Duk di bide tu bakar esok siapa kini. Banyak atau tahun tu. Cerita dia. Deh. Awak main gajah legah. Gajah Taning pun tak tahu li gajah legah mai. Tapi nak tahu kan gajah legah pun kasar awak main. Gajah Taning pun kena pera. Tak padahal muak dah kita kau uka. Deh, gajah legah pok naga tanya mah pok ta kau nak tak apa. Puk tangan kita lutung.
Lutung baik kita semangat berapi, mak mai kau tu dah. Ha, gitulah. Kita tengok jazz sikit pukul apa? Pukul sebelah berarti. Ah. Deh. Jadi kena masuk sekatu lah adik kakak semua. Nampak nak panjang pun pukul sebelah dah. Tapi orang duk tengok ni 1000 lebih. Tak apalah kita di Muzaffar tu halah pergi, bawa Abu Muzaffar mati, klik mai ke Mansur. Mansur klik mai jadi raja ni style tu dah. Dia jadi raja hanya 8 tahun saja. Ha, Mansur nak jadi raja 8 tahun saja. Pada masa tu Mansur dak nak. Muzaffar pun dak nak. Muzaffar ada anak 2 orang. Ha, cucu Ismail Shah dah lah dah. Muzaffar ada anak dia hak tuanya nama Bambang. Raja Bambang. Tapi Raja Bambang tu anak dengan mak muda. Ha, anak dengan mak muda. Anak dengan mak tua ni baru beranak kau masuk kelik dah. Baru masuk kelik tu dia beranak masuk tak nama Patik Siam. Patik Siam ni maknanya mengingati peristiwa di negeri Sia panggil Patik Siam. Dia 2 orang ada anak. Masa ada anak 5. Ha, anak sulung Tino nama Hijau. Anak yang kedua nama Biru. Anak yang ketiga nama Ungu. Anak yang keempat nama Bima. Anak yang kelima nama Bahdo. Ya ada seorang anak Tino seorang lagi sebenarnya. Raja Mah, Raja Merah. Raja Merah tapi dia mati kanak-kanak, mati budak. Kau itulah dia ingat ke anak dia lari tak mahu dia petani menumbuk padi. Dan 40 hari 40 malam. Jadi orang tani nak menumbuk padi yang dulu kena pergi menumbuk luar kek tani. Luar pula kedi panggil luar kedi. Zaman dulu. Kena pergi menumbuk kok jamu, kok bapu, kok telubuk kok nu. Kok sedawa kok nu. Tak boleh tumbuk dalam kawasan dekat Kisik sebab takut bumi ni kocok. Zaman dulu tu ya tu dah. Tak apalah. Ha ni lah kita bila 5. Ha, lepas tu cerita dia pula tu dah, apabila masuk naik ada 8 tahun, boy dia dekat-dekat nak pergi, nak masuk nak meninggal ni dia pesan wasiat. Dia kata ginilah. Kalulah dia ni sudah mangkat, sudah gidah hatta keliklah takhta ningwi kepada anak Muzaffar abeku. Ha, sedekah pada masa tu boy dia mati, kisi ni boleh ke anak dia lah. Iaitu boleh Bima dengan Bahdo. Bima tak boleh sebab Bima anak mak muda. Dia kena boleh ke Bahdo. Ha, kalau Bahdo mati boleh ke Bima. Ha, dah. Tapi tak sewi ke anak dia. Ha, tengok jasa dia dah. Dia ingat tahun ni hatta klik pergi kepada masuk. Ha, anak Muzaffar. Pak anak Muzaffar kau tu Bambang dengan Patik Siam. Patik Siam budak lagi Patik Siam. Maka Patik Siam tu dah naik jadi raja tu dah ketika umur dia tu 9 tahun. Duk budak lagi. Ketika 9 tahun itulah dia kena ada pemangku, dia kena ada Pu Samrit Racakan. Maka Pu Samrit Racakan pada masa tu adalah Tengku Aisyah. Jadi Tengku Aisyah ni duk sibuk. Gajah hijau lah duk belakang. Zaman ni lah tahan tuah lagi. Zaman Patik Siam ni. Lepas tu zaman Patik Siam ada cerita hang tua. Patik Siam ni ada cerita apa ni berlaku berdarah. Lagu mana pula kita kena sambung semula lepas raya dah lah adik kakak. Oh. Dah. Tak sebenarnya cedenya nak wisudah malam ni kesimpulan tapi tak jadi ni. Boleh jadi lagu ni dah tak apalah dah. Kita nanti minggu depan kita main mula di Patik Siam. Tapi nak kata Patik Siam duk setahun saja. Lepas tu Raja Bahdo, raja yang kelima 2 tahun. Raja Hijaz, orang Tino nak ada raja yang kena 32 tahun. Lama Hijaz ni. 32 tahun, 32. Raja yang ketujuh Raja Biru 7 tahun. Raja yang ke-8 Raja Ungu 12 tahun. Raja yang ke-9 Raja Kuning. Raja Kuning duk mengetah tani 51 tahun. Lama 51 tahun. Lepas tu naik raja yang ke-10 Raja Bakar 2 tahun. Raja yang ke-11 Raja Mas Kelate 17 tahun. Raja yang ke-12 Raja Mas Cahaya 3 tahun. Raja yang ke-13 Raja Nik Dewi 9 tahun. Raja yang ke-14 Sultan Benang Badai 4 tahun.
Raja yang ke-15 Raja Datuk Laksmana Dajjal setahun. Lepas tu raja yang ke-16 Raja Mas Cahaya kali yang kedua 2 tahun. Raja yang ke-17 Raja Long Yunus 3 tahun. Lepas tu mari kepada Raja Sultan Muhammad II Raja yang ke-akhir sekali 18 17 tahun. Lepas tu kita nak mari tengok bakar sore-sore. Lepas pada ni dah insya-Allah. Hijau ada kedok keturunan, biru ungu kuning. Raja bakar fok mana? Hari ni dah kedok fok keturunan Raja bakar. Raja Mas Kelantan, Raja Mas Cahaya, Raja Nik Dewi, Raja Benar Badal, Raja Laksmana Dajjal, Raja Long Yunus Sultan Mak II ada kedok. Pas kita tengok cerita dia, peristiwa dia, ya wak gapo gatik masa dia, sekali juga dengan sejarah ulama, masa tu ulama apa, siapa kita waktu tubik habis. Sebab zaman ni tak ada ayat lagi ni, zaman Muzaffar, siapa ulama Syekh Syekh mati dah, siapa pula naik jadi mufti kerajaan nama gapo iaitu jadi qadi kerajaan iaitu Syekh Syafiuddin, Syekh Bakir Ali. Lepas tu ulama gapo lagi kita baca berhabis. Kita baca dengan laik dah. Ini insya-Allah minggu hadapan. Dan minggu depan nak baca kedua kita tengok keadaan lah. Dah. Nak mula lepas kayon ni ke ataupun minggu depan terus kita nak mula di Patik Siam. Dah, gitulah cerita kita pada malam ni. Semoga Raja Taning ni ataupun bakar Taning ni kalau tengok oleh kitab ni dia kata pada akhir nanti Patani akan kembali ke Darussalam. Dan bakar-bakar Raja Taning dia tak habis. Dia nak naik klik semula. Bakar Said Rasulullah ada di Taning pun dah naik semula. Bakar-bakar Tok Guru zaman dulu Taning pun nak naik klik semula. Walaupun Syekh Daud tak ada data kata berumah tangga, tak ada waris. Tetapi Syekh Abdul Somad ada isteri di Taning sore. Tinggal anak di Taning. Bagi anak lari di Pulau Duyung di Ganu Segeruk, tinggal ada Taning Segeruk. Dah. Dah Tok Guru sah-sah hok klik mari berjual, media jihad tanya dulu ada belaka di Taning habis tu kita duk jadi lo ni. Duk bakit nak kutuk kuning Allah takutlah raja tu galeng hulu balai datuk takut nak bila. Tapi tak apalah, nak jadi apa pun tujuannya untuk Allah, untuk Islam, untuk agama. Kalau nak naik jadi kedai bel nak buat kok lain tak sah. Tapi naik untuk agama, untuk tanah air, tu kita junjung. Dah. Maka malam ni sekarang ni saja, jumpa pula minggu depan. Dah. Lepas tu jangan lupalah kapung-kapung mana awak Bitu Gerbel tu dah. Hatta gilah Bitu Gerbel kita masuk oleh grup CAP. Dah, sebab demo buat tewah weh. Demo buat tewah. Lepas tu ada hadiah lagi. Tapi tujuannya bukan nak tewah sangat, tujuannya kita nak gemar, kita nak sebar, lepas tu kita nak kosi. Kecantikan, kehebatan Bitu Gerbel mau kita. Kita tagih keping saja kita rasa termolek sekali masuk ke page CAP tu. Civil Assembly Civil Society for Peace. Dah, kita tagih, lepas tu nanti ada kamakan dia nak cek tengok hok mana molek lekat 10 dia turun gi. Dia ada dua bahagian, pesing kekal dengan pesing sama hari raya. Sama hari raya ni kita baru buat tu. Segeruk satu bahagian, hok satu geruk lagi ni pesing Bitu Gerbel kekal. Kekal ni hok wak tawong, wak molek dah di subjek kita lagi di kampung kita di mana tak apalah. Dua geruk. Jadi hadiah ada dua lah Johor ni. 1 2 3 geruk kekal, 1 2 3 geruk Bitu Gerbel kita baru buat. Dan kita bakal kosi lah, ada jangok saja sama kita ni rugi. Habis kita hantar masuk lain ni kita boleh sebar buat kena tengok. Dah, lepas tu benda ni benda molek dah. Benda molek kita sambut hari raya dah. Maka pihak salah silah pun ucap selamat Hari Raya Aidilfitri Al-Mubarak kepada semua peminat dan yang mana sedang ikuti siaran live salah silah Patani. Ada salah dan silap, mohon maaf. Dan juga salam Hari Raya ni bukan sekadar kita saja dalam ni. Saya sampaikan kepada semua orang-orang Taning mana ada di negeri Taning ataupun di luar Taning. Dah, maka dan juga kepada muslimin muslimat seluruh dunia. Kerana hari raya ni kita Islam seluruh dunia bakal menyambut kebesaran hari Islam ni. Dah, maaf zahir dan batin atas nama saya dan juga timngan pegawai-pegawai salah silah semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala
wabarakatuh.